ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Moga-mogalah dengan pengajian ini akan meningkatkan amal kita dengan amal yang soleh. Maka dengan amal yang soleh itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-6, baris yang ke-4, kitab Jawi. Bukan kitab Rumi, kitab Jawi. Rumi saya tak pasti. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu,
nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Baik. Jadi ini masih lagi di dalam tajuk atau bab menjaga mata. Mata melihat. Jadi kata Syekh, maka lazimkan. Lazim ni kena bila kitab lama dia sebut lazim tu maksudnya membiasakan. Maknanya barang tu murad dia, barang tu barang payah. Barang payah nak buat. Tetapi walaupun payah, kita cuba-cuba buat. Tu maksud dia. Sebab tu dia kata, maka lazimkan olehmu. Walaupun susah nak jaga mata, memang susah apa. Kita nak pergi kedai, nak pergi beli barang, bukan tujuan nak tengok maksiat. Lalu amoy skirt pendek lah apa bagai. Nampak? Jadi makna nak jaga sungguh lah, memang tak tengok langsung, payah juga. Tapi kata Syekh, maka lazimkan olehmu. Makna coba-cobalah. Biasa-biasakanlah mata tu jaga. Makna kata tertengok, astaghfirullahalazim, paling ke lain. Jangan tengok, tak apa, tak kelip lagi, dia kata. Ambil mana kata tak kelip lagi, tak apa. Tak ada, kelip tak kelip. Paling ke lain, astaghfirullah. Gitu. Jadi maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, kerana ada dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, bersabda olehmu ataupun katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada sekalian orang-orang yang beriman. Kul lil mu'minina. Timbul persoalan, kenapa ayat ni sebut kul lil mu'minina? Kenapa tak sebut kul lil muslimina? Ulama ni dia suka kaji ayat macam mana, dia akan tengok kenapa Allah kata katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Persoalan yang timbul, kenapa Allah tak guna perkataan muslim, katakanlah kepada orang-orang yang Islam? Dia kata sama je ustaz, orang beriman dengan orang Islam. Tak sama. Kalau sama, apa ada dua nama? Jadi bila dua Muslim satu nama, mukmin satu nama. Kalau dua ni sama, tak payahlah sampai dua nama. Jadi menunjukkan bila namanya lain, Muslim nama lain, mukmin nama lain, menunjukkan dua ni ada beza. Jadi bila ada beza, kenapa pada ayat ni Allah tak sebut katakanlah pada orang Islam, tapi Allah kata kullil mu'minina, katakanlah pada orang yang beriman. Baik. Apa beza dia ustaz? Orang Islam, orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi belum tentu rukun imannya sempurna. Dia ngucap dua kalimah syahadah, betul. Dia sembahyang, betul. Dia puasa, betul. Dia bayar zakat, betul. Dia pergi haji juga, kan? Tetapi bila yakin pada Allah, tak ada. Bila tak ada yakin pada Allah, mana ada pada rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Jadi bila percaya tu tak ada, dia hanya Islam lah, iman tak ada. Boleh ke ustaz? Kalau bukan orang Islam ni semua orang beriman? Tak. Kadang-kadang ada orang Islam tapi tak beriman. Itulah namanya munafik. Kata Ustaz Ismail Kamus, munafik ni macam burung unta. Kenapa dia kata macam burung unta? Sebab burung pun tidak, unta pun tidak. Orang munafik itu nak kata Islam, lawan Islam, tak percaya dengan Islam, tak yakin dengan undang-undang Islam. Dia lebih yakin undang-undang kafir daripada undang-undang Allah.
Nah, dia lebih yakin sekolah kafir buat daripada sekolah agama. Nah, dia lebih yakin hafal matematik, sains, ayat-ayat orang putih daripada hafal ayat-ayat Allah. Kadang-kadang ada jenis ni. Nak mengaji sekolah sains silakan mengaji, tak jadi haram. Tetapi kenapa mu tak yakin dengan Islam? Tu yang jadi masalah. Jadi beza. Nak sekadar Islam saja tak jadi. Takut-takut dalam hati ada munafik. Sebab munafik ni rahsia. Sebab dia duduk dalam hati. Dia tak yakin pada Allah. Walaupun zahirnya zahir Islam. Perwatakannya tu perwatakan Islam. Kain kopiah, baju Melayu, kan? Kain pelikat. Nah, orang datang semayang pun semayang juga. Tengok Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Semayang belakang Nabi. Belakang Nabi semayang. Nampak? Kita pun tak ada kesempatan semayang di belakang Nabi. Dia semayang belakang Nabi, tapi bapa munafik. Tu nak ceritanya. Nah, jadi tak nak kita ni zahir saja Islam, tapi dalaman kita menolak Islam. Jadi yang sempurna ialah orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hanya melaksanakan kelima-lima rukun Islam, kemudian dia percaya pula setiap satu daripada rukun iman tu. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kitab-kitab semualah sampai yang keenam. Barulah dipanggil orang ini orang beriman. Sebab tu pada ayat ni disebut kullil mu'minina. Katakanlah kepada orang yang yakin dan percaya pada aku, yang yakin percaya pada engkau ya Muhammad, yang yakin percaya kepada Islam. Orang tak yakin tak masuk dalam ni. Tu maksud dia. Jadi kata Allah kullil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dalam hatinya, yang percaya dalam hatinya, yaghuddu pejamkan min absarihim, daripada mata-mata mereka tu. Allah kata pesan pada orang beriman, pejam mata mereka. Pejamkan daripada mata-mata mereka. Maksud mata sini penglihatan mereka. Bukan maksud kena pejam mata. Sebut memang pejam, tapi makna istilahnya iaitu mengalihkan pandangan. Kan bila kita tengah bawa kereta, tiba-tiba amoy naik motor potong duduk depan kita, traffic light merah pula. Kan? Pakai sendat habis, nampak habis ponggong-ponggong duduk depan kita. Takkan nak pejam? Nampak pejam mata bila nak nampak hijau. Orang belakang tak boleh buka. Dah sampai bila nak jalan? Buka je lah mata, tapi alih pandangan ataupun tundukkan pandangan. Jangan pergi tengok. Ni scan siap. Scan warna apa spender? Itu orang masalah. Nampak? Tapi alih pandangan tak jadi apa, tak apa. Tu maksud yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan yahfazu hafazah, asal kataan hafazah, hafaz ni bukan makna hafal. Hafaz ni maknanya pelihara, jaga. Tu sekolah tahfiz, tahfiz ni asal kataan hafazah ni maknanya hafaz ni maknanya pelihara. Jadi budak-budak tahfiz tu bukan maksud budak-budak hafal Quran, tapi budak-budak yang memelihara ayat Quran. Sebab tu kita pesan kepada budak-budak tahfiz, jangan semata-mata kamu hafal ayat Quran, tapi kamu kena jaga ayat Quran. Maksud jaga, bila orang menidakkan Islam, kamu tegakkan hukum Islam dengan ayat-ayat yang ada dalam kepala kamu. Ini hafal saja. Lepas tu kalut jadi imam, gaji nak kat 1,000 2,000 minta. Tapi bila orang hina Islam, mana ayat yang kamu hafal? Mana kenapa kamu tak tegakkan hukum Allah? Takkan dalam banyak-banyak yang kamu hafal 30 juzuk tak jumpa ayat tilka hududullah? Takkan tak jumpa ayat tu? Kan? Takkan tak jumpa ayat asariku wasariku faqata'u aydiyahuma? Takkan tak jumpa ayat ni? Ada. Tu maksud hafaz, maksudnya jaga, pelihara. Ada. Jaga ni macam guard guard. Kan? Tapi tengok pada siapa dia jaga, apa benda yang dia jaga. Kalau setakat jaga sekolah, memanglah nampak rendah. Tapi kalau jaga bank, sedap sikit main cota, ada shotgun. Kan? Jaga bank negara sana, lagi hebat, ada pangkat siap. Nampak? Dia tengok apa dia jaga. Kalau barang yang dijaga tu sangat bernilai, maka pangkat jaga tu sangat tinggi.
Jadi ni bukan zakat jaga bank negara, ni jaga ayat Allah. Maka mana kedudukan dia? Sangat-sangat tinggi. Kalau jumpa budak-budak hafal Quran, cium tangan dia. Nah, moga-moga mereka tu adalah ahli syurga. Kan? Nah, kurang-kurang kita dapat cium tangan ahli syurga, mana tahu. Kan? Nah, mereka ni budak-budak yang hebat. Nah, yang masuk dalam kepala mereka tu ayat-ayat Allah. Itu furujahum wa yahfazu, maknanya dan memelihara mereka itu atau menjaga mereka itu furujahum. Furuj maksudnya faraj ataupun maknanya kemaluan. Maknanya menjaga kemaluan mereka. Nah, jadi faraj ni bukan masuk perempuan je, laki dan perempuan, kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Maknanya menjagalah, memelihara kemaluan mereka itu. Zalika kata Allah, melihatnya nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Zalika arka lahum zalika azka lahum, pada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka. Menjaga ni membersihkan. Zalika azka tu asal kataan zaka maknanya bersih. Nah, maknanya jaga, jangan bagi kotor, jangan rosakkan dengan maksiat. Hati kita ni asalnya bersih. Kata Allah dalam surah Syamsi ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang hatinya asal memang bersih kemudian dibersihkan lagi. Wa qad khaba man dassaha, dan hampalah atau teruklah atau binasalah mereka orang-orang yang asalnya hati dia bersih tetapi dibiarkan hatinya dengan kekotoran maksiat. Sebab kita ni asal hati kita bersih. Kenapa asal hati bersih? Sebab kita ni, tok kita Nabi Adam AS diciptakan dalam syurga. Barang syurga tak ada barang yang tak elok, semua barang elok. Ingat asal usul kita. Memang kita dijadikan daripada tanah, tanah tu ambil di bumi, tapi asal penciptaan dalam syurga. Nabi Adam kita, kan? Jadi maknanya barang yang bersih datang ke bumi, nak banyak sangat benda-benda tak elok, kemudian kita tak jaga, maka yang bersih jadi kotor. Jadi nak tak nak, matlamat hidup kita atas muka bumi ni menjaga diri kita jangan kotor. Kalau terkotor gak lah, nak cuci cepat-cepat. Ataupun kalau terkotor gak, jangan kotor banyak sangat, sikit sudah. Tu maksud dia. Nampak? Dan kalau kita balik kotor kita sikit, tu yang Allah masukkan dalam neraka, sebab nak cuci kotor. Nah, jadi kalau kotor sikit, cuci sekejap je lah, sebab sikit kotor. Tapi kalau kotor banyak, cuci lama lah. Cuci lama tu makan bertahun-tahun, 1000 tahun duduk dalam neraka, sebab nak cuci lama, keladak kuat sangat. Dia ada cerita. Tak tahu sini pernah cerita ke tak. Dah pernah cerita pun cerita je lah nak. Tuan-tuan bukan ingat selalu pun. Kadang-kadang lupa juga. Cerita tentang pinggan. Dia nak buat kenduri. Takdir kata tiba-tiba tak cukup pinggan. Tak cukup tak banyak mana, lagi 3 keping tak cukup. Jadi dia pun pinjamlah jiran sebelah. Nak pinjam pinggan boleh, ni kenduri tak cukup pinggan ni. Nak pinjam banyak. 3 set, bukan 3 set, 3 keping 3 keping Jadi jiran sebelah ni, kalau tuan tuan kenduri ni nak pinjam pinggan, dia nak bagi pinggan apa? Takkan nak bagi pinggan polisterin. Takkan nak bagi pinggan plastik, sebab orang nak pinjam ni mesti nak jaga nama gak maruah. Dia bagi pinggan yang dalam almari. Dia tuan rumah pun tak pernah pakai lagi pinggan. Pinggan lawa berbunga-bunga cantik, duduk dalam kotak lagi, dalam plastik lagi, tanda harga pun tak cabut lagi. Nampak bagi pinggan tu. Yang dia bagi suami dia makan pinggan yang terbelah 4 tu. Nampak bubuh kuah, dia tanya suami dia, abang tak buh kuah ke? Nak buh macam mana? Aku buh banyak dah ni. Ni tembus bawah, bocor, pinggan bocor. Tu bagian orang kat rumah makan, suami makan. Bagian tamu, lawa bunga-bunga.
Nampak? Jadi dia bagi 3 pinggan tu, pinggan lawa, pinggan bunga-bunga. Habislah takdir cerita, habis dah kenduri. Bila habis kenduri, tuan kenduri ni nak pulang balik pinggan. Bila pulang balik pinggan, tadi kan dia pinjam 3, maka 3 pinggan ni tak sama masa pulang. Pinggan yang pertama pulang dah siap basuh. Bukan sakat siap basuh, siap bilas dengan wangi, berkelip-kelip. Bila lawa elok dah siap basuh, siap bilas, dah kering, dah elok semua, tuan pinggan tadi ni nak buh pinggan ni tang mana? Duk buh balik dalam almari, buh balik dalam rak tu. Takkan nak buh singki sebab basuh elok dah. Apa nak basuh lagi? Duk dalam rak, buh dalam rak. Pinggan yang kedua bila pulang balik, pinggan tu ada sambal, ada budu, nampak? Ada tulang ikan, ada macam-macam. Macam-macam ada, gigi pasu lekat situ kak. Macam-macam ada atas pinggan. Jadi kalau pinggan ni kotor gini, takkan nak buh dalam rak. Betul tak? Masuk singkinya sebab nak kena basuh dulu. Kan? Basuh. Tuang bagi air lalu yang kotor sikit-sikit boleh hilang ikut air. Tapi kalau yang jenis melekat kuat, tak boleh, kena sental. Mula-mula pakai span yang lembut tu, tak jadi ke? Buh balik belakang dia yang warna hijau jenis kasar sikit, tak jadi ke? Lah kali ambil beruh dawai, gosok, tak jadi ke? Lah kali ambil grinder besi, gosok. Nampak? Itu lah. Kemudian yang ketiga, pinggan ketiga balik retak 1000. Pinggan yang pecah ni retak 1000. Nak bubuh dalam rak memang tak. Nak buh singki pun buat apa faedah? Sebab kalau tampal pun tak jadi guna kak, tak boleh buat apa. Habis nak buh mana? Buh dalam tong sampah. Dan bila dia duduk dalam tong sampah, kawan yang pinggan yang duduk dalam singki tadi, lepas habis basuh, boleh tak masuk dalam rak. Pinggan yang ketiga ni retak 1000, tak duduk dalam singki, duduk dalam tong sampah terus. Bila duduk dalam tong sampah, ada ke peluang untuk dia masuk balik dalam rak? Tak sama sekali. Begitulah diri kita macam pinggan bila balik jumpa Allah. Ada orang dia macam pinggan pertama. Macam mana dia dilahirkan ke bumi, dia balik jumpa Allah pun macam tu juga, bersih suci. Sikit dosa tak ada, Allah ampun semua. Atta ibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Betul lah, kita ni manusia biasa, takkan tak ada dosa langsung. Yang tak ada dosa ni Nabi, betul. Tapi dalam hadis Nabi kata, atta ibu minadzanbi, siapa yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, kaman la dzanbalah, maka dia ni macam orang yang tak pernah buat dosa. Allah ampun semua dosa dia. Sebab tu kadang-kadang Allah sengaja bagi kita sakit di hujung-hujung nyawa. Sakit pula teramat-amat sakit. Kerana dengan sakit Allah menghapuskan dosa. Sebab biasa ghalib manusia bila sakit baru sebut nama Allah. Masa sihat sebut nama Allah, jarang, payah. Masa sakit sebut. Dan lah sebut pula ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sebab sakit, Allah. Sakit ya Allah. Sebut tu nama tu betul-betul sebut. Nampak? Sebab sakit. Itu hikmah Allah bagi sakit. Sebab tu ulama-ulama sufi, ahli tasawuf, kita dengan ulama jauh beza. Kita bila pergi ke hari pengkebumian orang meninggal dunia, kita menangis, ulama pun menangis. Kita menangis sebab perginya orang yang tersayang di sisi kita, suami ke, ayah ke, mak ke, anak. Kita menangis sebab orang tersayang meninggalkan kita. Tapi ulama bila dia menziarahi kematian, dia menangis bukan melihat orang yang tersayang pergi, tapi dia menangis kerana memikirkan kematian dia esok. Dia tengok orang tu mati macam tu, dia kata orang ni tak apa dah lepas dah bahagian dia. Aku punya bahagian macam mana agaknya? Aku mati esok, Allah, takut lebih teruk daripada orang ni. Tu yang dia menangis. Tu ulama beza. Nampak? Beza. Kan? Baik. Tang mana tadi? Lupa dah. Sebelum ulama tu pergi ziarah kubur tu cerita apa tadi?
Dan pinggan orang cerita pinggan. Pinggan lupa. Pinggan. Jadi pinggan pertama balik bersih. Dosa tak ada dah. Macam masa lahir. Bersih kosong. Macam hadis Nabi cerita tentang Ramadan. Orang yang keluar daripada bulan Ramadan, itqun minan nar. Kalau dia boleh bertahan istiqamah berjuangannya dalam bulan Ramadan daripada 1 Ramadan sampai hujung Ramadan, insya-Allah dia akan dapat itqun minan nar, kebebasan daripada api neraka. Dia keluar pada bulan Ramadan dalam keadaan suci bersih. Tak dia kata mati dalam bersih. Bila mati bersih macam asal datang, nak buh mana pula? Buh dalam syurga balik lah. Sebab elok dah. Macam rak tadi, pinggan elok dah. Nak bilas buat apa? Dah bersih dah. Tak payah basuh dah. Buh terus dalam rak. Ini orang yang paling beruntung. Itu kata ulama, sebesar-besar syurga ni seluas langit dan bumi. Ruginya seluas-luas tu kalau nama kita tak ada dalam dia. Rugi. Kalau syurga tu sempit, kemudian nama kita tak ada, tak pelik mana sebab kecil. Ni syurga ni sangat luas, tiba-tiba kita tak ada dalam dia. Allah, renung lah. Ruginya aku. Gitu. Jadi itu pinggan pertama. Pinggan yang kedua balik-balik tadi itulah ada gigi palsu lah, apalah macam-macam lah tadi. Ikan, tulang ikan apa semua. Jadi nak kena bersih dulu, singki tu neraka lah. Masuk neraka dulu sebab nak bagi bersih hati kotor. Allah cuci. Kalau cucinya senang-senang, katalah yang masuk tu sebab dosa kecil-kecil je, sikit-sikitnya dosa je, ada tersilap-silap sikit je, mungkinlah tak lama sangat. Dia kata tak apa Ustaz, tak lama. Tak lama dalam 5,000 tahun je lebih kurang. Nampak? Tak lama pun ayo. Gitu kena cuci. Tak apalah. Dan kalau dosa jenis berkeladak, dosa terlampau tebal, Allah nak buat orang, naya orang, nyumpah orang. Hari ni sihir pun ada, sihir ustaz pun ada. Dosa terlampau tebal. Dengan syirik lah, apalah macam-macam, penuh dengan tak semayang lah, apalah bagai, Allah penuh macam tu. Kemudian tak tobat pula, mati dalam dosa yang banyak. Macam pinggan yang penuh dengan benda-benda tak elok atas pinggan, maka lamalah cucinya. Tu sebab tu saya kata pakai grinder tadi. Pakai span tak lut, pakai dawai besi tak lut, lah kali pakai grinder. Bayangkan kalau pinggan tu diri kita, di grindernya kita, apa rasa? Macam tu lah dalam neraka. Pecah habis kepala, digantung, disebut dibawa naik ke atas bukit, kemudian dicampak oleh malaikat daripada bukit, jatuh ke bawah berkecai. Kata Syekh Zainul Asri, kalau jatuh tu mati tak apa, itu nikmat. Tapi masalahnya bila dia jatuh, dia tak mati dan dia merasa sakit. Kemudian Allah jadikan sempurna balik, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Tu yang masalahnya. Kalau kat dunia kita terjun bangunan, jatuh, memang sakit, tapi sekali tu mati dah. Tak diulang lagi. Tapi ni masalahnya diulang-ulang. Bayang macam mana sakit. 1000 tahun pula tu. Bayangkan, Allahu Akbar. Tu kata bila kita renung gini, barulah timbul keinsafan. Bila nak buat maksiat, nak buat benda salah, ingat benda ni. Baru dia kata Tok Guru Ni Aziz, dia jadi break. Barulah kita tak nak buat sebab teringat macam mana azab. Ini tengok Raja Lawak macam mana nak rasa sedih. Nampak sonok je lah, bukan langsung tak boleh tengok, sikit-sikit sudahlah. Ni pas satu-satu. Pas Raja Lawak stand komedi. Lepas tu drama pula. Habis satu drama, tengok lagi drama. Kita kata tak habis lagi drama. Tadi drama Melayu Ustaz, ni Hindustan pula. Nampak Ustaz pula kan? Habis Hindustan, ingatkan nak tidur dah. Gusti pula tengah malam. Spender saja pula. Dah macam-macam hal. Dah macam mana dah bila nak menangis. Kata ulama, suburnya tanah kerana suburnya tanaman kerana basahnya tanah. Suburnya hati kerana basahnya pipi. Maksud dia apa? Pokok jadi elok sebab tanah tu basah dek air. Hati ni jadi elok sebab dek mata yang mengalirkan air mata teringat dosa kita pada Allah. Itu yang menyebabkan
hati kita akan jadi bersih. Menangislah. Menangislah. Kalau malu depan orang, tengah-tengah malam lah bangkit tahajud ke 3-4 pagi, ingat dosa kita. Ataupun baca sirah Nabi, baca tentang macam mana Nabi kasih kat kita. Saat-saat Nabi nak wafat, Nabi sebut nama umat. Kita dengar tu, kita bayangkan, kita terkenang. Allah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia berkhidmat dengan Nabi. Sejak Nabi tiba di Madinah, Nabi hijrah je ke Madinah, mak dia bawa dia, masa umur dia masa tu 10 tahun je, budak-budak. Tapi tengok orang zaman dulu, dia tanamkan daripada budak, walaupun budak lagi dia tanam dah kecintaan pada Nabi. Walaupun waktu tu Nabi belum tiba lagi di Madinah, tapi budak-budak di Madinah dah melompat-lompat menunggu kedatangan Rasulullah. Mak dia ajar dah pada Anas, wahai Anas, ini Nabi kita namanya Muhammad, dia akan tiba ke tempat kita. Dia orang sangat baik, orang yang mulia gini-gini. Sampai Anas ni jatuh cinta dengan Rasulullah walaupun belum bertemu Rasulullah. Bila Nabi sampai di Madinah, Anas melompat-lompat, umur dia baru 10 tahun, kecil lagi budak. Mak dia datang, mak dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, aku cemburu melihat orang lain semua bagi hadiah kepadamu sempena hijrah ni, tapi aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku hanya ada anak ini. Maka aku serahkan anak ini kepadamu. Ambillah anakku, jadikanlah anakku khadam kepadamu, berkhidmat dengan kamu. Nabi terima. Nabi jaga Anas bin Malik. Anas bin Malik jadi khadam Nabi. Ikut mana Nabi pergi, Anas bin Malik akan ikut selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Anas bin Malik didoakan Nabi mendapat harta yang banyak dan anak yang banyak, umur yang panjang. Berkat doa Nabi, memang Anas bin Malik sahabat Ansar yang paling kaya. Kemudian dia ni mempunyai ramai anak sehingga lahir daripada tulang sulbinya 100 orang daripada keturunan dia. Dan dia antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah, paling lama. Berkat doa Nabi, umur panjang dan sebagainya. Jadi bila Nabi dah wafat, bila-bila pula disembang-sembang dengan sahabat-sahabat yang lain, Anas kata, dalam hidup aku ni, walaupun aku hidup lama, tapi umpama hidup aku cuma 2 hari saja yang aku ingat. Hari yang pertama, hari yang sangat menggembirakan aku ketika Nabi tiba di Madinah. Aku takkan lupa peristiwa tu. Aku terngiang-ngiang, seronoknya aku melihat wajah Nabi yang kami sangat tunggu-tunggukan kehadiran dia. Aku tatap wajah Nabi. Hari itu dia kata. Yang kedua, hari yang paling aku ingat dalam hati aku ialah saat Nabi meninggalkan kita. Lagi-lagi saat aku berdiri di tepi kubur Nabi, saat waktu tu aku melihat tanah menutup wajah Nabi daripada kita. Maka tinggallah Nabi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Allah, sedihnya aku, dia kata. Bila Anas bin Malik teringat kedatangan Nabi ke Madinah, muka dia ceria sangat, senyum je. Tapi bila dia teringat Nabi wafat, mukanya sangat pucat dan sedih kerana hatinya terlampau mencintai Rasulullah. Kita cuba tanam dia. Lepas tu kat rumah kita pastikan ada buku-buku sirah. Bukan buku sang kancil. Buat apa sang kancil? Nampak buku hang tua. Nampak? Bukanlah tak boleh. Tapi ni sirah yang sebenar. Ini barang yang memang wajib yakin. Ni kalut duk cari mana kubur hang tua lah. Makam Rasulullah mu tak nak cari. Nampak? Apa kalut ke sibuk yang itu? Itu tak ada apa sangat. Ni bahagian agama. Biar ada buku sirah. Sebelum tidur bacakan pada anak-anak. Bukan baca cerita Arnab. Bacakan cerita ni. Biar hadir kecintaan seluruh keluarga kita ni cinta pada Rasulullah. Lama-lama insya-Allah bila banyak membaca cerita Nabi, hati akan jadi lembut seperti lembutnya hati Rasulullah. Maka mata kita akan mudah mengalirkan air mata. Bila mata kita mudah mengalir air mata, itu tanda hati kita dah mula nak bersih. Macam tanaman yang subur tadi. Usahakanlah kan. Buat. Tu. Baik. Tu pinggan kedua, boleh tahan kira, masuk sinki. Habis bilah lak duduk balik dalam rak sebab dah siap dah basuh. Dah lak elok.
Nah, apa nama kotoran semua dah hilang. Gitulah orang yang balik jumpa Allah dalam keadaan hati yang kotor, banyak dosa, cuma dia ada iman dalam hati. Maka bila dah dicuci habis dalam neraka, dia akan dikeluarkan, akhriju minan nar, keluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Sebab dia orang beriman, sebab pinggan dia tak pecah. Akidahnya tak pecah. Jaga akidah jangan sampai pecah sekurang-kurang. Nah, tapi pinggan yang ketiga, walaupun mungkin bersih, tak ada kotor langsung, tapi balik pecah. Nak buh mana? Singki tak mau, rak lagi tak mau. Mana? Duduk dalam tong sampah. Itulah orang-orang yang kafir dan juga orang yang munafik. Duduk dalam neraka selama-lamanya. Waquduhan nasu wal hijarah. Mereka ini menjadi bahan bakar api neraka. Bahagian bawah sekali bakar dalam tu dan takkan keluar dah. Duduklah dalam tu selama-lamanya. Nampak? Yang ni yang kita nak kena jaga. Tolong jaga akidah diri kita dan ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kan? Tu dia. Baik, innallaha khabirum bima yasnaun, kata Allah. Sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Maksudnya innallah, sesungguhnya Allah khabirun. Khabir ni maksudnya bukan setakat lihat. Kalau lihat tu mau, kalau nazar mau mana melihat secara luaran, tapi khabir ni bukan setakat lihat, malah Allah tahu segala-galanya dalam hati kita dan sebagainya. Dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan tentang seorang hamba. Dia gini, kata tok guru kami, malaikat dia tak boleh baca hati. Malaikat ni dia tak boleh baca hati. Dia boleh tengok zahir kita. Kalau zahir kita kuat ibadat, malaikat pun kagum. Kuat semayang tahajud saja. Satu Ahad hari cuti 24 rakaat. Hari kerja je 12. Oh, hebat. Orang lain lekuk dahi hitam, dah dia berdarah terus. Nampak? Tampal-tampal ni, luka terus semayang. Hebat sangat. Kuat tu semayang. Malaikat duk puji. Takdir mati. Bila mati, berebut malaikat nak angkat amalan dia. Amalan yang sangat hebat ni, dengan tahajudnya, dengan kuat menderma, dengan macam-macam amalan yang hebat-hebat. Malaikat pun berpuluh-puluh malaikat nak angkat bawa. Naik langit pertama lepas, langit kedua lepas, sampai langit yang ketujuh, semua langit lepas, sampai kepada Allah. Allah kata apa? Ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia. Malaikat terkejut. Awak nak hempuk? Ni amalan hebat ni. Kuat tahajud, kuat derma. Allah kata memang nak depa ni boleh tipu engkau wahai malaikat, sebab engkau tak tahu hati mereka. Tapi mereka tak boleh tipu aku. Aku tahu isi dalam hati mereka. Ni sebut innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tahu segala-gala yang tersirat dalam hati. Mereka buat ibadat bukan kerana aku, mereka buat kerana makhluk. Mereka kuat tahajud sebab nak orang kata mereka ni hebat, nak dahi ada tanda sujud. Nah, mereka kuat baca Quran supaya orang panggil mereka qari, orang yang hafal Quran, orang yang hebat baca Quran. Nah, mereka kuat menderma supaya orang panggil mereka seorang dermawan. Mereka buat semuanya kerana makhluk, kerana orang, bukan kerana aku. Mereka mencari pujian makhluk, bukan mencari pujianku. Habis tu amalan banyak pun kena hempuk, amalan sikit adalah sikit, batu buat kerana orang. Lepas tu kena hempuk pula. Allahu Akbar, bayang. Nak ceritanya bukan senang. Supaya kita berhati-hati. Kita ingat dulu kita lepak kedai kopi, sekarang dah hijrah dah, tak main dah lepak kedai kopi, sekarang lepak dalam surau dah, lepak masjid dah, solat jemaah dah. Ingat bagus dah? Belum tentu. Hati kena jaga. Duduk, semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita makin nak dekat pada Allah, semakin berat ujian dia, semakin kuat lagi setan akan cocok. Masa kita duduk lepak kedai kopi dulu, zaman lara dulu, setan yang kacau kita tu pangkat constable je, merah kuning merah je.
Nampak? Pangkat lekeh je. Tapi bila main kat masjid, lain dah, corporal. Jadi makmum, setan corporal. Jadi tok imam, sarjan. Nampak? Setan cocok. Setan kata, sedap baca Fatihah. Dia mau kata, lek. Nampak? Dah dia tipu. Nah, itu baru jadi tok imam. Jadi ustaz, jadi ulama, jadi tok guru, orang cium tangan sebagainya. Pangkat general punya setan. Kata kalah dah. Aku rasa hang paling alim sekali. Hang hebat kan? Tak ada siapa lebih pandai daripada hang. Tengok. Akhirnya cakap mendabik dada, menghina-hina orang lain. Sampai ada yang ceramah kata, kamu nak cakap saya ni kamu ada PhD ke? Belagak dengan PhD dia. Sebab apa? Dia dah tertipu dengan iblis. Lepas tu kata ulama, kenapa kita jadi sombong? Kerana sombong itu bermula dengan kelebihan yang kita ada. Sebab kita rasa kita ada kelebihan lah, sebab tu kita jadi sombong. Sedangkan sebenarnya tak ada pun kelebihan tu. Tapi kita yang merasa seolah-olah kita lebih pada orang lain. Maka jangan sekali-kali merasakan diri lebih daripada orang lain. InsyaAllah kita takkan ada rasa sombong dalam diri. Bersangka-sangkalah kita sentiasa lebih rendah daripada orang lain. Masuk surau, masuk masjid. Walaupun saya contoh, habis macam tu nak mengajar macam mana kalau nak rasa rendah? Saya duduk depan ni tawaduk. Saya tak hati baca lah. Tuan-tuan bacalah sendiri. Saya bodoh. Nak mengajar macam mana tak? Ngajar je lah. Walaupun saya mengajar, tapi jaga hati. Mungkin kita pandai cakap, buat tak pandai, amal pun tak ada kat rumah. Tuan-tuan walaupun duduk saja bersila depan saya dengar silat-silat hari bulan, tuan-tuan di rumah lebih banyak amal daripada saya. Sangka itu, belum tak hati tunduk. Walaupun kita jadi tok imam depan sekali, tapi merasakan aku jadi imam ni sebab amanah tugas je. Boleh jadi belakang aku ni ramai lagi yang hafal Quran, yang sembahyangnya kuat. Aku ni apa sangat? InsyaAllah kalau kita main selalu perasaan ni, kita akan sentiasa tunduk. Jadi orang yang baiklah, yang elok. Itu maksud menjaga pandangan juga tu. Kan? Bukan setakat pandangan zahir, malah dengan pandangan hatinya. InsyaAllah. Baik. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersirat, sama macam mana Allah mengetahui segala yang zahir. Macam mana Allah tahu luaran kita, macam tu juga Allah tahu dalaman kita. Sama, tak ada selindung sikit pun. Macam kita tengok orang, tengok luar je, dalam kita tak tahu. Kita boleh menyangka-nyangka je. Kadang-kadang sangkaan kita silap. Nampak? Ada budak datang pakai seluar jin, ada rambu-rambu pula seluar jin dia, dengan rambut panjang, t-shirt gambar tengkorak. Ni kita kata datang ni nak semayang ke nak ambil duit tabung ni? Aku nak tengok dia ni. Kita pun duduk tinjau-tinjau. Tengok budak tu semayang rakaat belah. Tahu-tahu esoknya memang hilang duit. Siapa ambil? Rupanya bendahari. Contoh, bendahari orang masjid dah, kai kopiah. Kita tak boleh sangka. Benda ni kita boleh main agak-agak aja, tapi dalam kita tak tahu. Tapi Allah lebih tahu. Jadi walaupun begitu, macam mana pun kita ni berusaha menjadi baik, tapi jangan merasa baik. Itu je. Berusaha menjadi baik, tapi jangan merasa baik. Sebaik mana pun kita bila melihat orang yang bermaksiat, bersangkalah juga dia adalah orang yang baik. Mungkin dia tersilap atas maksiatnya sahaja, tetapi jangan kita reda atas perkara maksiat dia. Kita nampak dia melacur, yang kata sangka baiklah, melacur tu baik rasanya. Bongoklah macam tu. Melacur tu tetap haram, kita tidakkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita cegah munkar, tapi dalam cegah munkar tu jangan rasa diri kita lebih baik daripada orang yang melacur tu. Boleh jadi dia melacur sebab dia terlampau susah hidup dia tak tahu apa pedoman, dia tak tahu mana jalan nak selesaikan hidup dia. Kita walaupun nampak macam baik, rupa-rupanya nak kita ambil duit orang dan sebagainya, kita lagi jahat kadang-kadang. Begitu lah. Perkara yang salah tetap salah, kita tegakkan yang makruf dan cegah yang mungkar, tapi hati tu pula kena jaga. Jangan merasa kita lebih baik daripada orang. Kalau kita jaga ni, insya-Allah pandangan mata zahir pun tertunduk,
pandangan mata batin pun tertunduk. Inilah yang dikira sebagai menjaga pandangan. Nanti kita akan tengok pula dalam kitab ni, dia akan cerita daripada ayat Quran ni, Allah ulama akan keluarkan 3 pesanan daripada ayat ni. Nanti kita akan tengok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi ni, dia akan huraikan tentang ayat ni lebih dalam lagi. Tadi ni huraian baru, huraian secara kasar sahaja. Nanti kita tengok huraian yang lebih mendalam, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kan. Sebab dah bunyi tik-tik dah tadi. Baik. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Macam biasalah, ada produk perniagaan tu, jangan pula tundukkan pandangan terhadap produk tu. Aduh, buat tak nampak. Yang tu tengok-tengokkan. Nak membeli, niatlah sambil menderma untuk bantu sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi pakar-pakarlah bantu. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan kami dapat teruskan sekolah sehingga melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan dunia, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.